Selamat pagi kepada semua murid-murid. Selamat pagi, Cikgu. Selamat pagi, Cikgu. Apa kabar? Semua sehat? Sehat. Sehat, Cikgu. Kamu dah sarapan semua? Sudah. Okay. Sebelum kita meneruskan pembelajaran kita pada hari ini, cikgu akan memberi ruang kepada kamu untuk menyediakan diri untuk sesi pembelajaran kita sebentar sahaja lagi. Okay, cikgu beri masa 1 minit. Oke. Okay, bagus. Sebab kamu ada bawa apa yang cikgu suruh bawa. Ya, Cikgu, semalam saya print. Ya. Okay, Ini bagus. kan, Cikgu. Ya, bagus betul mak kamu orang kan? Ya. Ya, Cikgu. Mak saya pun Cikgu. Oh ya kak, oke lah. Oke, kita teruskan pembelajaran kita pada hari ini boleh? Boleh. Boleh, Cikgu. Oke. Oke, topik yang kita akan belajar pada hari ini iaitu kesusastraan Melayu, iaitu adaptasi cerpen kepada drama. Oke, slide seterusnya. Oke. Oke. Objektif pembelajaran kita pada hari ini iaitu pada akhir pembelajaran, murid dapat menjalankan aktiviti main peranan dengan komunikasi yang berkesan. Yang kedua, murid dapat menggunakan intonasi dan bahasa yang sesuai dalam lakonan, iaitu yang akan kita pelajari sebentar saja lagi lah. Ini kamulah yang harus kena capai benda macam ni. Okay? Okay, Ya, seterusnya. Cikgu. Okey, pengenalan bagi topik kita pada hari ini, iaitu hari ini kita akan membaca sebuah cerpen, iaitu apa tu cerpen yang cikgu suruh kamu print lah, yang ada pada kamu sekarang ni. Lepas itu, kita akan mengenal pasti watak dan konflik yang terjadi pada cerpen tersebut. Dan pada akhir pembelajaran, cikgu akan mengarahkan kamu untuk melakonkan babak cerpen itu semula lah. Iaitu cikgu akan pilih seorang lah nanti untuk melakonkan babak tersebut lah. Okey, seterusnya. Okey. Cuba kamu lihat apa yang berlaku pada gambar yang cikgu letak pada slide tersebut. Orang bergaduh. Gambar seperti orang gaduh, Cikgu. Okey, bergaduh. Siapa yang terlibat pada gambar tersebut? Orang Laki yang dan terlibat perempuan. seperti Ya, laki dan orang muda perempuan, dan orang orang tua. tua, orang dewasa. Okey, apa perasaan watak jika kamu lihat berdasarkan gambar tersebut? Marah, lepas tu? Marah. Sedih. Apa? Sedih? Ada Ya. muka orang sedih ke dekat situ? Tu ada laki menangis dekat situ, Cikgu. Dia nangis Mana? sedih sebab kena marah. Oh, Mana dia tu tu bukan biji sedih, dia? dia tu Saya tak nampak lah. menangis kesakitan dia tu. Oh. Okey. Seterusnya, okey. Cerpen Banjir di Mata Mak, iaitu tajuk cerpen yang akan kita pelajari pada hari ini. Ya. Okey. Sebelum kita meneruskan pembelajaran kita dengan cerpen ni, okay, cikgu nak tanya, apakah itu cerpen? Cikgu nak Virginia jawab. Cerita pendek, Cikgu. Okey, cerpen itu adalah cerita pendek. Cerpen itu Ya. adalah singkatan. Itu adalah cerita, PEN itu adalah pendek. Pendek. Kamu sudah baca ke cerpen ini? Belum? Belum, Sudah Cikgu. baca sikit, Cikgu. Okey, kalau kamu belum baca, kamu sudah baca tak apalah. Lepas ni kita akan baca. Baca lagi, Cikgu. Nanti cikgu. Okey, nanti. Okey, slide seterusnya. Aha. Okey. Okey, ini merupakan teks yang akan kita baca dan analisis apa yang berlaku pada
cerpen ini. Okey, untuk muka surat pertama, cikgu yang akan bacalah. Okey, sila dengar, tumbuhkan perhatian. Okey, untuk mengelakkan kamu terlepas pandang, kamu boleh baca. Boleh baca petikan yang cikgu baca pada lembaran pada kamu tu. Okey. Orang jual ikan dah 3 hari tak datang. Mamak jual roti pun tak boleh masuk kampung. Mak tak ada makanan. Banjir dah sampai ke paras dada. Belum sempat saya berkata apa-apa, suara di hujung sana terus mencurahkan isi hati yang terpendam. Pada ruang jeda tanpa suara rintihnya hanya. Mungkin dia sedang menarik nafas yang tersumbat akibat kalut memeluahkan bicara. Saya menyelit soal. Datu macam mana? Dia memanggil saya dengan nama yang tidak tercatat pada kad pengenalan. Tidak juga nama timbangan sejak dilahirkan. Siapakah empunya suara tua yang rusuh di hujung talian sana? Seperti saya yang terburu-buru mendaya nombor rumah teman yang baru diberikan pagi tadi. Suara tua itu juga pantas mengatur kata. Selaju jejari, saya salah menekan nombor rumahnya. Selepas menyampaikan kisah yang sesetengahnya tidak saya pahami, suara tua itu menamatkan pengisahan dengan penghargaan dan pesanan. Terima kasihlah. Nana telefon juga. Tanya khabar mak. Abang kau tu duduk saja dekat tapi tak pernah menjenguk langsung. Tak hiraukan keadaan mak dalam banjir ni. Kirim salam pada suami dan anak-anak kau lah. Okey, itu merupakan petikan yang pertama, iaitu muka surat pertama. Okey, bagi muka surat kedua. Okey, slide seterusnya. Slide seterusnya. Siap cikgu ya. Tidak bergerak ini. Nama kiri. Jangan cikgu. Ada masalah teknikal sedikit. Okey, tak apa. Ambil masa. Oke. Sudah? Slide seterusnya. Sudah cikgu. Oke, Okey. tiga macam ni lah. Oke. Okey, bagi slide yang kedua, siapa yang baca? Okey, sila baca. Menggilih ganti. Ya. Ikan. Kan di pasar.
Oke, untuk Ya. petikan yang seterusnya siapa yang baca? Saya Jago. Saya Ciko. Ah, Saya Jago. Saya. oke, kamu Syaril, oke sila baca. Sederas jawaban yang menyembur dari hujung sana, sepantas itu juga talian diputuskan. Mengapa pemilik suara tua itu langsung tidak memberi ruang untuk saya berbicara? Atau telinganya sudah tidak mampu mendengar lagi? Ataukah agaknya dia bimbangkan bil telefon anak ini akan menjadi seperti harga ikan di pasar kami? Atau sememangnya dia keliru antara pemanggil dengan orang yang dipanggil? Siapa yang dikenakan bayaran? Bagaimana saya hendak menelan dalam getah suara dari mulut tua yang hanya ada nasi berteman ikan kering dan sambal cabai kering sebagai penambah tenaga. Ya Allah, izinkan saya menikmati juadah ini dengan pemilik suara yang tidak saya kenali itu. Saya ingin kepuasan menyenduk nasi ke pinggan emak lebih dahulu sebelum membubuh ke pinggan sendiri. Berulang kepada empunya suara yang terlalu merindui anak-anaknya itu. Saya ingin saat itu sesungguh-sungguh teringin. Saya rindu. Ya Allah, saya mahu sangat-sangat melakukannya. Bukan kerana ada lensa kamera yang menghalang ke wajah saya. Bukan kerana hendak memenuhi impian satu Malaysia. Namun, inilah harapan yang tiba-tiba tumbuh merimbun sebaik-baik mendengar suara tua di hujung talian yang saya tidak tahu di mana diamnya. Tapi saya yakin dia bermukim tidak jauh dari kampung ini kerana 7 digit pertama nombor telefonnya sama seperti nombor telefon Amira. Rumah Amira tidak sampai 6 kilometer dari sini. Saya yakin, sungguh, benar-benar yakin. Ibu tua itu tidak jauh sebab saya ingin sangat-sangat berhendak mendekatinya. Pasti kerinduannya pada anak-anaknya amat menikam, sehingga hati saya telah merasai bisanya. Ya Allah, pemudahkanlah saya untuk mencari rumah yang memberi perlindungan kepada tubuh tua itu. Dalam suasana banjir di kawasannya telah sampai ke paras dada. Saya dapat menyentuh kecutnya hati dia setelah 3 hari sebahagian daripada rumahnya direndam kesejukan. Sesak nafas saya merasai cungap harapannya yang telah lemas di atas tadahan tangan sehingga tidak mampu ditahan lagi. Lalu dia membiarkan harapan itu ditenggelami kesuntukan masa anak-anak yang amat dirindui. Ingin benar saya satukan rindu yang syarat dari tubuh bernafas tua itu dengan rindu yang mencekam sukma ini. Semenjak mak saya dibawa pulang oleh Yang Maha Pencipta. Sudah cikgu? Oke, muka surat yang seterusnya, Virginia boleh baca? Boleh. Oke, tolong baca. Ya Allah, sejahterakanlah pertemuan dua kerinduan yang amat tidak tertanggung ini. Saya mencari buku panduan telefon. Alhamdulillah, saya selalu mendapat bantuan Allah dalam setiap usaha. Saya tulis dengan teliti alamat rumah di sisi nomor telepon yang tertera. Menarik dan melepas nafas berkali-kali memang amalan saya apabila berbicara dengan diri. Mengulang lagi dan bertanya hati. Itu pesanan arwah Abah yang sentiasa saya patuhi. Apakah saya benar-benar bersedia untuk menghadapi pertemuan ini? Oh, Nek Piah memang tak pindah. Mereka mengujarkan kata-kata itu dengan bersahaja sambil mata berlari memerhati bungkusan dalam kedua-dua beg plastik yang berat di tangan saya. Selepas bersoal jawab, anak-anak remaja yang bermain sampan sehingga ke jalan besar, tempat saya turun dari lori yang ditumpangi, menghantar harapan hati ini ke rumah itu. Saya melangkah ke anak tangga di hadapan rumah usangnya. Remaja yang mengantar saya menakalkan diri merandu air separas leher. Kenapa Nepia hendak bertahan dalam banjir seperti ini? Dia membuka pintu setelah salam ketiga saya lakukan. Lukisan ceria terpamer di wajah tua, tanda teruja menyalam perkenalan. Ingin sangat saya memeluknya bagi menyerah kasih anak,
bahwa saya diutus Allah untuk mengangkat hasratnya yang terpendam di lembah kepiluan. Mak Piah merenung mencari jawaban apabila saya meletakkan bungkusan takdir di atas lantai yang beralaskan warna keikhlasan pada tikar mengkuangnya. Saya membiarkan dia menaruhkan jawaban sambil saya sendiri menyelami kerinduan pada wajah yang berusia hampir sebaya emak sewaktu melepaskan nafas terakhirnya. Tidak tergamak hati ini membiarkan dia menyelonggar pikir, mencari jawaban yang hanya semudah saya tersalah menekan sebiji butang di telepon bibit, lalu masuk ke talian rumahnya. Saya mengeluarkan bungkusan lauk dan nasi yang saya angkat dari meja hidangan selepas getar suara Mak Piah menyelinap ke urat hati tadi. Dah cukup. Oke. Kamu sudah baca? Sampai mana kamu baca tadi, Virginia? Hati tadi. Hati tadi. Ya. Sebentar, sekejap ah. Oke, untuk yang bahagian ini cikgu lah yang baca, oke? Nana suruh Cik hantar semua ni. Dia masak sendiri kan? Mak Pia memang amat peramah. Saya pun menikmati resipi pembohongan yang terpampang tiba-tiba. Ya Allah, ampunkanlah saya kalau ini dapat membahagiakan hati wanita yang jelas teramat sangat sedang merindukan anak cucunya. Saya tidak perlu banyak berbohong untuk menyambut keramahan bicaranya kerana Mak Piah lancar menyoal dan segera menjawab pula. Daripada Nubhan, anak sulung yang sentiasa tunduk kepada isteri, sehinggalah kepada Nana, anak bongsu yang takut akan suami. Saya merakamkan cerita dalam lautan fikir yang masih tidak mampu menerima kenyataan bahawa masih ada manusia yang tergamak memisahkan anak daripada ibu tua mereka. Nana sehat? Anak-anak dia macam mana? Suami dia? Sampai di situ suara Mak Piah terhenti. Ya Allah, apa yang saya nak jawabkan ini? Fasa apa Mak Piah tak pindah ke pusat pemindahan sama jiran-jiran? Allah melorongkan sekejap ah. Allah melorongkan soal itu daripada mulut saya. Mak Piah mengesat mata. Banjir dulu pindah juga ke pusat pemindahan tapi susah. Mak Piah ni kencing kerap, kadang-kadang tak sempat ke bilik air. Kali ni biarlah duduk di rumah. Daripada sakit telinga dengar umpat caci orang, lebih baik menahan lapar di rumah sendiri. Ya Allah, beginikah saya apabila tua nanti? Tak apa Mak Piah, selagi banjir tak surut insya-Allah, saya akan temankan Mak Piah. Sebaik-baik terluncur perkataan terakhir daripada mulut saya, Mak Piah menerkam memeluk ke tubuh yang telah lama tidak didakap ibu. Terima kasih, ucapan bertubi kali. Seperti ucapan dan pelukan Mak sewaktu saya membelikan pokok bunga mawar sebagai hadiah hari lahirnya. Terungkai saja rangkulannya, Mak Piah merenung saya, jurain air matanya jelas luahan bahagia. Okey, kita teruskan pembelajaran kita kembalilah. Okey. Okey, untuk ini cikgu baca lagi lah petikan ini iaitu mari kita makan. Saya mengajak cepat dan dia juga pantas menyoal. Nana masak semua ni, dia minta tolong Cik hantarkan kepada Mak Piah. Ya Allah, banjir kebahagiaan di mata tuannya meruntun sukma sampai mendorong kepala ini tergoyang spontan mengangguk dalam senyum. Jika ini suatu dosa, ampunkan saya ya Allah kerana bahagia menjadi pendusta. Selesai makan dan menolong mencuci dan menyimpan daging, ayam, ikan, sayur dan buah-buahan ke dalam peti sejuknya, saya minta diri dengan janji akan mengunjunginya lagi. Mak Pia mengirim salam kasihnya kepada Nana yang tidak saya kenali. Malam itu saya dipeluk kepanasan demam. 5 hari berlalu baru saya mampu bangun hendak menunaikan janji. Selepas menonton berita banjir kembali surut di kaca televisyen, tanda soal berbau dura menyambut kehadiran. Kenapa orang ramai memanjiri pekarangan rumah Mak Piah? Belum sempat saya melangkah masuk, usungan jenazah dibawa keluar. Saya mengikut sehingga ke tanah perkuburan. Apabila orang ramai mula berdebar, mata saya menanda soal ke wajah wanita yang merenung keharuan seorang lelaki mengusap kepiluan tanah yang baru ditimbusi. Cik ini, Nana, anak bungsu Mak Piah itu persis rawut ibunya.
Saya tidak perlu banyak bertanya kerana dia menjawab lebih daripada yang disoal. Daripada kekesalan abangnya yang merelakan kongkongan isteri sampailah kepada kepiluan hatinya tidak diizinkan suami membantu ibu membersihkan rumah selepas banjir. Kabarnya wanita tua itu tergelincir jatuh dan kepalanya cedera. Setelah tubuhnya kaku, barulah jenazahnya ditemui tetangga. 2 hari sebelum itu, dia bercerita kepada jiran-jiran katanya, saya kirimkan makanan semasa banjir melanda. Seronok sangat dia dengan kiriman saya. Okey, slide seterusnya. Cikgu, siapa yang sukarela baca? Mana cikgu? Okey, Nana sila coba baca. dalam. Kat mana tadi cikgu? Okey, petikan yang terakhir. Nana Nana. sebab dalam Ya. tanda soal, matanya menyimpan tangkungan. Tidak seperti mata arwah mak Pia yang banjir dengan kebahagiaan. Tapi saya tak pernah kirim apa-apa kepada mak. Tak pernah telefon. Sebab mak memang tak berapa dengar. Kalau tak tengok muka, tak perhati gerak bibir, dia tak faham. Saya membiarkan Nana meluahkan emosi. Matanya bertakung ladungan air. Mulianya hati mak sanggup berbohong kepada masyarakat. Mak julang nama saya, anak yang tak bertanggungjawab ini. Saya tak pernah hantar makanan, apatah lagi buah, barang dapur. Tak pernah pun. Saya tak bagi apa-apa, sungguh. Nana terus meraung dalam keterharuan mengenang kebahagiaan Mak Pia di hujung usianya. Saya memimpin Nana keluar dari kawasan perkuburan. Itulah cikgu. Okey. Okey, slide seterusnya. Slide seterusnya Syaril. Okey. Kena pasti watak utama. Okey. Okey, Okey, sudah seterusnya. cikgu. Seterusnya. Okey, jika kita lihat, okey, sebelum kita lihat pada yang slide ini, okey, untuk slide yang tadi, siapakah watak utama dalam cerpen ini? Nek Pia. Mak Cik Okey. Pia. Okey, untuk soalan ini, siapakah watak yang paling penting dalam cerpen ini? Nana. Okey, Nana, betul. Okey. Soalan kedua, bagaimana perasaan anak terhadap mak? Kecewa. Sedih. Sedih, kecewa. Okey, kenapa dia berasa sedih dan kecewa? Sebab dia tak mampu bagi untuk menjaga ibu dia. sesuatu pada mak dia. Okey. Okey, siapa yang jaga siapa yang menggantikan watak kehadiran seorang anak apabila berlakunya situasi banjir yang melanda Mak Piah. Bersih. Okey. Jika tak bagi nama, kalau kita lihat pada petikan kita baca dekat sini, siapa nama yang paling banyak kita lihat di sini? Tak ada? Nana. Nana tu anak dia kan? Nana tu nama dia kan? Nana kan? Okey. Okey, slide seterusnya. Okey, konflik cerita. Apa masalah dalam cerita ni? Kurang perhatian kehadap. Ya. Okey, keluarga kurang perhatian daripada anaknya, betul tak? Oh, cikgu. Betul. Okey. Okey, seterusnya.
Okey, lepas ini kita akan mengadakan ataupun melakukan aktiviti iaitu main peranan iaitu dalam bentuk lakonan. Okey. Arahan ni senang je. Okey, pilih satu babak dari cerpen yang kamu baca. Kemudian bahagikan watak. Okey, sebab dekat sini tak cukup orang kan. Jadi cikgu arahkan Syaril yang akan buat main peranan ni ataupun lakonkan watak ini nanti. Okey. Cipta dialog dan berlatih lakonan. Okey, cipta dialog ni adalah kamu reka sendiri dialog kamu sendirilah. Tapi dia tidak jauh lari lah daripada cerita sebenar. Okey, kamu ciptalah macam mana dialog kamu Okey, sendiri cikgu. lepas ni. Okey, cikgu. Okey, Saya cikgu beri sudah masa 5 minit untuk kamu berlatih saya sudah lakonan. Okey, lepas sediakan. ni cikgu akan suruh kamu berlakon lah. Air Faham banjir kamu sekarang, semakin Syah? naik. Faham. Bukan. Faham kamu Saya sekarang? faham, cikgu. Okey, Faham. sebentar lagi ya. Cikgu bagi kamu masa. Belum masanya kamu berlakon. Belum. Belum kan? Saya terlampau Ya, bersemangat, cikgu cikgu. bagi kamu. Okey. Okey, next slide seterusnya. Okey, masih ada satu lagi. Okey, apa syarat dan tips yang kamu kena ada dalam lakonan yang kamu akan lakukan? Okey. Okey, pastikan suara kamu jelas, gunakan intonasi yang betul dan lantang didengar oleh oleh halayak ramai. Ekspresi muka kamu pastikan berkaitanlah dengan watak dan situasi yang kamu akan lakonkan selepas ni. Lepas tu gerakan badan kamu juga penting. Okey? Okey, cikgu. Faham? Okey, cikgu bagi masa untuk kamu lah. Okey, dalam masa 5 minit. Kamu carilah jalan cerita mana-mana petikan tu lah. Okay, sorry, maafkan saya. Mana-mana petikan tu kamu pilih lah. Okay, kamu sudah pilih kah? Ya, cikgu, saya pilih dulu ya. Okay, kamu pilih, lepas tu kamu buat. Lepas tu, kalau kamu dah bersedia, bagi tahu cikgu ya. Nyepah. Nyepah pot. Syaril sudah. Kau pilih je Sudah, cikgu. mana-mana. Okay. Okay, Kak. Sekarang kita ke seterusnya kita iaitu kita persembahan mini drama daripada Syaril. Okay, tepuk tangan untuk Syaril. Saya ambil babak yang di dalam rumah yang hampir ditenggelami banjir, air mula masuk ke ruang tamu ya. Okay, Cikgu. mana-mana aja. Mana-mana aja Syaril. Mak, air makin naik. Kita kena keluar sekarang. Barang boleh cari balik, Mak. Nyawa kita lagi penting. Kita tak ada masa lagi. Air sungai dah melimpah. Jom cepat. Oh, Mak, tu jom. aja, tu je. Tap. Oh, masih lagi. Okay. Mak, jom. Kita boleh bina semula nanti. Ini semua boleh bina balik. Mari kita cari tempat yang lebih selamat dulu. Okay, sudah? Okey, sudah, cikgu. Okay, Kalau nak betul. lebih cantik lagi, cikgu, saya perlukan satu lagi pelakon, cikgu. Okay, tak apalah. Okay, kamu pun sudah cukup. Okey, cikgu. Okay, tepuk tangan untuk Syaril sebab berjaya melakonkan apa yang cikgu suruh. Okay, seterusnya.
slide seterusnya. Oke. Oke, untuk soalan pertama dan kedua kita sudah jawab tadi kan. Jadi, oke. Soalan 3 yang cikgu nak tanya dekat kamu semua. Apa yang kamu belajar hari ini? Cerpen banjir di mata mak. Oke. Kehilangan orang tua, cerpen, apa lagi? Apa teladan yang kamu boleh ambil dari cerita nih? Oke, jangan derhaka, menolong orang lain. Oke, saya harap kamu semua faham dan hayatilah cerita dalam ini. Oke, untuk kesimpulan. Oke, seterusnya slide seterusnya. Oke, kesimpulan. Oke, hari ini kita belajar watak dan konflik cerpen. Yang kedua, kamu telah, macam Syahrir yang cikgu harapkan tadi, Syahrir telah berjaya melakonkan babak cerita, tetapi kita kena ubah balik dialog cerita tersebut daripada dialog asal. Okey, intonasi penting dalam drama. Okey, macam Syahrir tadi, dia betul tapi dia agak kurang sedikit lah. Sampai di sini sahajalah pembelajaran kita pada hari ini. Untuk hari ini objektif kita tercapai apa yang cikgu nak capai hari ini. Kamu semua pun boleh faham, boleh fahamlah macam mana memahami sebuah cerita pendek, memahami memahami konflik, intonasi dan gaya kamu berlakon dalam pembelajaran. Okey? Oke. Semua faham? Oke, cikgu. Faham, Faham. cikgu. Okey, lain kalilah cikgu akan adakan aktiviti lakonan dalam sesi pembelajaran kita akan datanglah. Mungkin kita akan buat secara berkumpulan. Okey? Oke. Okey, itu Oke, sahaja cikgu. pembelajaran kita hari ini. Okey, sekian. Terima kasih. Ya. Terima kasih. Terima kasih, cikgu.